Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Arif Farhan bin Syukur. Seterusnya rakan-rakan saya yang lain iaitu Amir Zikri bin Hussein dan Muhammad Nur Arif bin Abdul Manaf. Kami akan membentangkan tentang 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Okey, secara definisinya, tarif kahwinan daripada segi bahasa bermaksud himpunan, pengumpulan, pencantuman, persetubuhan dan juga akad. Manakala dari segi istilah pula, merujuk kepada suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak kewajipan serta tolong-menolong antara seseorang lelaki dengan seseorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram. Secara ringkasnya, maksud perkahwinan ini adalah merujuk kepada akad yang menghalalkan di antara lelaki dengan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab masing-masing. Dalam arti kata lain, merujuk kepada satu akad yang menghalalkan persetubuhan dengan sebab dan perkataan yang mengandungi lafaz nikah, perkahwinan dan sebagainya. Buktinya, dalam agama Islam, telah wujudnya perkahwinan pertama dalam kalangan manusia yang berlaku di antara Nabi Adam dan Nabi Adam AS bersama dengan Hawa. Perkahwinan ini adalah satu perkahwinan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua, dan ini merupakan satu sistem perkahwinan yang disyariatkan bagi dengan tujuan untuk membiakkan lagi umat manusia untuk memerintah bumi dan mendudukinya buat sementara waktu. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia ini di dunia ini secara berpasang-pasangan. Jelasnya dalam ayat ke-36 dalam surah Yasin yang berbunyi, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahuinya. Okey, seterusnya, antara hikmah-hikmah perkahwinan yang dapat saya nyatakan di sini ialah yang pertama iaitu mengikut sunnah Nabi dan Rasul. Hal ini berdasarkan daripada surah Al-Ra'd ayat ke-38 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami, yakni merujuk kepada Allah, telah mengutus Rasul sebelum kamu dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan juga keturunan. Hal ini, berdasarkan ayat ini dapat kita nyatakan ialah Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul sebagai pemimpin umat manusia ke jalan kebenaran. Dan mereka ini merupakan role model kepada manusia untuk kita ikuti bagi memastikan keamanan, kebahagiaan, kedamaian dalam kehidupan manusia. Jadi, dengan mencontohi sunnah Rasul ini, yakni kita akan dapat untuk membina keluarga melalui perkahwinan dan memperoleh kebaikan, keselamatan yang berpanjangan bukan sahaja di dunia, malah di akhirat juga. Okey, bagi hikmah yang kedua ialah memelihara iman. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mampu untuk berkahwin, maka hendaklah dia berkahwin. Kerana dengan demikian, dengan berkahwin ini dapat untuk menundukkan penglihatan dan dapat memelihara kehormatannya. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk berkahwin, hendaklah ia berpuasa, kerana puasa dapat menghalang keinginan nafsunya. Riwayat Ibnul Mas'ud. Berdasarkan hadis ini dapat dijelaskan bahawa apabila seorang itu berkahwin, maka secara tidak langsung seorang itu dia akan terselamat daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa untuk dirinya, terutamanya berkaitan dengan nafsu syahwat. Dan hikmah yang ketiga ialah disiplin hidup. Okey, jadi melalui perkahwinan ini akan wujudnya seseorang itu akan membuatkan kehidupannya lebih teratur dan berdisiplin. Dan secara tidak langsung seorang itu akan ada rasa bertanggungjawab dalam kehidupannya, kerana secara tidak langsung mereka akan
melakukan pengagihan tugas di antara suami, isteri, ibu bapa dan juga anak-anak. Dan perkahwinan ini secara tidak langsung akan mewujudkan asas cara hidup yang tersusun dan teratur. Dan kesannya akan membawa kepada masyarakat yang bahagia dan harmoni. Okey, di sini kami telah menemu bual 3 orang responden, iaitu yang pertama ialah Muhammad Syukri Abu Hassan, yang kedua Husein bin Kasar dan yang ketiga ialah Abdul Manaf bin Mat Hashim. Dan berdasarkan 3 responden ini, ketiga-tiga mereka usia perkahwinan mereka lingkungan 23 hingga ke 33 tahun usia perkahwinan mereka. Okey, seterusnya kami akan mengetengahkan tentang 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan. Yang pertama ialah bertolak ansur, kasih sayang, persefahaman, komunikasi dan yang terakhir memahami hak dan tanggungjawab masing-masing. Okey, saya akan bentangkan tentang isi yang pertama, iaitu bertolak ansur antara suami isteri. Okey, setiap anggota keluarga ini perlu mengamalkan sikap sentiasa memahami dalam apa jua situasi, termasuklah ketika mereka berhadapan dengan cabaran dan perubahan persekitaran. Seterusnya, setiap ahli keluarga juga, terutama pasangan suami isteri ini, haruslah mengamalkan sifat memberi, dan dalam erti kata lain ialah bertolak ansur dalam melaksanakan tanggungjawab, memberikan nafkah serta saling membantu dalam urusan rumah tangga. Okey, namun jika kita lihat pada zaman sekarang, sudah menjadi fahaman masyarakat bahawa setiap kerja-kerja rumah itu dilakukan oleh isteri. Hal ini dikatakan demikian kerana dikatakan suami tidak mempunyai masa disebabkan oleh penat untuk mencari nafkah bagi menampung keluarga mereka. Namun, tanpa kita sedari, asas kepada keluarga bahagia ini adalah sikap bertolak ansur dan saling bantu-membantu, iaitu suami membantu isteri untuk melakukan kerja rumah bersama-sama. Dan namun begitu, kesibukan ini dia tak sepatutnya menjadi alasan seseorang itu ataupun seorang suami itu tidak melakukan kerja-kerja rumah bersama-sama isteri. Jadi, di sini suami haruslah memainkan peranan mereka, iaitu mencari satu ruang masa yang sesuai untuk membantu isteri mereka di rumah seperti memasak, mengemas rumah, menyidai pakaian dan sebagainya. Buktinya, baginda Rasulullah SAW juga dalam kesibukan beliau memimpin ummah pada zaman beliau dahulu, beliau juga tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya ketika berada di rumah. Hal ini bertepatan dengan satu hadis Bukhari, iaitu Aisyah pernah ditanya mengenai perilaku baginda SAW apabila dia berada di rumah. Maka kata Aisyah, baginda suka membantu pekerjaan rumah isterinya. Apabila tiba waktu solat, maka baginda akan pergi untuk melaksanakan solat. Hal ini jelas membuktikan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya ketika berada di rumah dan sering membantu isterinya untuk melakukan kerja-kerja rumah. Okey, seterusnya ialah setiap ahli keluarga perlu sentiasa mengambil berat antara satu sama lain dengan bertanya khabar, mengambil peduli, saling berkongsi kesenangan dan kepayahan, kerana perkara inilah merupakan lambang serta bukti kecintaan di antara suami dan isteri. Okey, justru itu Rasulullah SAW sering menasihati suami sebagai ketua keluarga, dengan Rasulullah menggalakkan suami ini untuk melayan isteri mereka dengan sebaik-baiknya. Dan tidak dapat dinafikan bahawa suami dan isteri ini masing-masing ada kekurangan masing-masing. Jadi mereka ini haruslah menggunakan kekurangan ini untuk mereka saling melengkapi. Dan cara yang terbaik ialah
ialah mereka haruslah sentiasa bersabar dan bertolak ansur di antara mereka untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Nisa ayat ke-19 yang bermaksud, dan bergaullah kamu dengan mereka, isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu berasa benci kepada mereka kerana tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedangkan Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Zikri bin Husin akan meneruskan pembentangan daripada rakan saya yang bertajuk 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Prinsip yang seterusnya ialah prinsip kasih sayang. Seperti yang kita ketahui, sifat berkasih sayang secara asalnya sangat diperlukan dalam rumah tangga antara pasangan untuk harmoni dan berkekalan. Sifat yang baik dan mulia wajar diterapkan dalam sesebuah perkahwinan. Perhatian sangat diperlukan dan ianya merupakan tanda kasih sayang antara satu sama lain. Prinsip ini membuktikan bahawa ketulusan cinta seseorang itu dapat ditunjukkan dengan adanya nilai-nilai kasih sayang yang diterapkan dalam hubungan berkenaan. Seterusnya, prinsip ini dapat memelihara perasaan dengan sifat yang penyayang, romantik dan memahami antara pasangan. Dalam pada itu, didikan agama yang menyeluruh sesama pasangan juga wajib kerana ianya asas jangka panjang dalam membina kebahagiaan rumah tangga. Rasulullah SAW juga telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya dan yang berbuat baik kepada ahli keluarganya. Oleh itu, tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan dalam pasangan ahli keluarga itu, wajarlah untuk berbuat baik dan harus menunjukkan adanya nilai kasih sayang bagi mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup. Dalil yang kita boleh ambil di sini sebagai pembuktian daripada surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, dan di antara tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Sakinah, dan dijadikannya di antara mawaddah dan rahmah. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Dalil ini secara asasnya menunjukkan ke arah kepada lelaki. Patutnya sewajarnya lelaki yang patut menerapkan nilai kasih sayang ini kepada isteri. Akan tetapi isteri juga perlu untuk mengimbangi kasih sayang antara satu sama lain untuk kesejahteraan. Hubungan dan sifat kasih sayang perlulah dipupuk bagi mendatangkan impak yang positif dalam alam perkahwinan agar sejahtera selamanya. Okey, prinsip yang seterusnya ialah prinsip persefahaman. Secara asasnya, persefahaman antara pasangan merupakan dasar dalam perhubungan rumah tangga. Saling percaya dan memahami antara satu sama lain akan mengukuhkan lagi kepercayaan dan cinta yang alami agar ianya berkekalan hingga ke akhirnya atau hingga ke jannah. Apa-apa pun segala pendapat, masalah, tekanan dan seumpamanya wajar difahami dan dibincangkan, diselesaikan dengan mendalam antara pasangan untuk mengelakkan terjadinya konflik, pergaduhan, ketidakfahaman, salah faham dan sebagainya. Dan sewajarnya masing-masing pasangan perlulah adanya sifat ataupun menerapkan prinsip untuk saling bekerjasama menyelesaikan apa-apa masalah dalam alam rumah tangga. Kesefahaman yang baik akan menatijahkan perkahwinan yang tenang dan sebuah hubungan kekeluargaan yang mesra dan harmoni hingga berkekalan hingga ke jannah. Okey.
Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Abdul Manaf. Saya akan membentangkan berkenaan dengan 5 prinsip mengekalkan perhubungan dalam rumah tangga. Okey. Sebagaimana telah diterangkan oleh rekan-rekan saya tadi, saya akan membentangkan pula 2 prinsip, iaitu pertama ialah komunikasi dalam rumah tangga dan yang kedua adalah memahami hak dan tanggungjawab. Okey, baik. Dalam komunikasi dalam rumah tangga, sebagaimana kita ketahui, dalam mendirikan rumah tangga ini, komunikasi yang berkesan dan baik antara suami dan isteri merupakan satu aspek yang penting dalam menjayakan kehidupan ini. Tanpa komunikasi yang baik dan berkesan, kedua-dua pihak akan mudah salah faham dan bermasa muka. Malah hubungan perkahwinan akan semakin lama semakin pudar dan hambar. Ini yang selalu terjadi, yang kita lihat di media sosial dan di sekeliling kehidupan kita. Okey. Kemudian Islam, sebagaimana kita ketahui bahawa Islam mengajarkan kepada kita bahawa perkahwinan adalah sesuatu yang menenang dan menenteramkan. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jelas bahawa perkahwinan itu adalah sesuatu yang menenteramkan, menenangkan, baik kepada pihak suami maupun kepada pihak isteri. Ini jelas Allah Taala sebut dalam surah Ar-Rum tadi. Okey, baik. Dan kita juga tidak menafikan bahawa komunikasi dalam rumah tangga ini ada kalanya mengalami pasang surutnya lah. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Dan namun cara berkomunikasi yang betul seperti bercakap pada masa yang sesuai, menggunakan gaya dan intonasi yang menyenangkan, memuji pasangan dan memahami gaya bahasa pasangan, itu merupakan salah satu teknik komunikasi dalam rumah tangga yang terbaik dan ataupun yang berkesan untuk kita, untuk suami dan isteri saling berkomunikasi, terutama sekali bila berlaku salah faham ataupun tidak bersependapat antara satu sama lain. Okey. Oleh demikian dan seterusnya ialah komunikasi yang berkesan akan memudahkan segala permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga untuk mudah diselesaikan. Ini salah satu perkara yang amat penting. Kenapa komunikasi dalam rumah tangga itu adalah sesuatu yang amat dititik beratkan. Bahkan Islam sendiri menggalakkan kita untuk sentiasa berkomunikasi antara suami dan isteri dalam keadaan yang baik dan dengan cara yang baik. Komunikasi penting untuk mengelakkan daripada berlakunya perceraian yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang berkesan. Kerana saya sebutkan tadi, dengan komunikasi yang berkesan akan mengelakkan berlakunya salah faham, berlakunya pergaduhan, berlakunya daripada berpasang muka antara suami dan isteri dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bila tiada komunikasi yang berkesan ataupun komunikasi yang tidak begitu baik, ataupun menggunakan cara komunikasi yang tidak bersesuaian antara pasangan, sama ada antara kepada suami kepada isteri ataupun kepada isteri kepada suami, hal ini akan menimbulkan masalah antara suami dan isteri yang akhirnya berlanjutan kepada perceraian. Okey. Prinsip yang seterusnya, memahami hak dan tanggungjawab. Sebagaimana yang kita ketahui, perkahwinan ini bukanlah semata-mata untuk menghalalkan hubungan seksual ataupun menghalalkan hubungan di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, ataupun bukan semata-mata untuk mempermudahkan keseronokan batin antara pasangan suami isteri. Namun perkahwinan ini juga mengajarkan kepada kita semua bahawa hak dan tanggungjawab suami dan isteri merupakan komponen penting dalam institusi kekeluargaan. Bila seseorang itu sudah bergelar suami dan isteri, maka mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Okey. Allah menjadikan makhluk-makhluknya, khususnya manusia yang fitrahnya suka kepada ketenangan atau sakinah, dengan kehidupan berseri dan mempunyai keluarga. Ini Allah Ta'ala menjadikan kita itu berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa
Ayat yang mula-mula sekali, ayat pertama yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, dan kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat pertama. Jelas, kita jelas memahami. Ayat ini semua orang tahu, semua orang memahami, semua orang tahu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan setiap makhluknya yang bernama manusia ini berpasang-pasangan. Sebab itu yang dinamakan jodoh, dan oleh itu perkahwinan adalah jalan yang terbaik untuk Allah Ta'ala, untuk kita menghalalkan hubungan antara laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang wanita, ataupun seorang lelaki dan seorang perempuan yang akhirnya akan bergelar sebagai seorang suami dan juga isteri. Okey, untuk menjamin kebahagiaan dan keharmonian rumah tangga, Islam menetapkan tugas dan tanggungjawab suami, yang mana antaranya ialah sebagaimana kita ketahui, antara tanggungjawab suami ialah memberi sara hidup kepada keluarga seperti memberi makanan dan tempat tinggal, melindungi keluarga dari segi memberi menjamin keselamatan dan keselamatan diri dan juga kesihatan. Dan jika kalau isteri sakit, kita bawa ke hospital, jika anak sakit, kita bawa ke hospital dan sebagainya. Okay, memberikan pendidikan kepada isteri dan anak-anak, bukan sebagai guru, tapi ini pendidikan secara tidak formal, ya. Jika anak-anak tidak solat, ya, jika isteri tidak solat, anak-anak tidak solat, si suami kena bertanggungjawab dan perlulah mendidik mereka agar mempunyai akhlak yang mulia, memahami agama dan sebagainya. Dan terakhir sekali, menjadi penasihat dalam menyelesaikan masalah isteri, anak-anak dan jiran tetangga. Ini adalah antara prinsip yang telah Islam tetapkan ataupun garis pandukan kepada kita sebagai seorang suami. Okay. Kesimpulannya, okay, baik, kita dah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, perkahwinan merupakan sebahagian tuntutan dalam Islam ke atas umatnya agar menambah lagi umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ini berbalik kepada prinsip-prinsip yang tadi yang kita terangkan, bagaimana Allah Taala memerintahkan kepada kita untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan wanita, agar mereka bergelar suami dan isteri dengan cara yang sah, dan daripada pergaulan yang sah maka akan lahir umat-umat ataupun hamba-hamba Allah Ta'ala yang baik dan beriman. Perkahwinan juga mewujudkan kehidupan berpasangan kepada manusia agar tidak berhidup sendirian. Seperti juga tadi berbalik kepada ayat Quran tadi, mana Allah Ta'ala menjadikan setiap manusia itu, baik lelaki dan wanita, mempunyai pasang-pasangan mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan kita ketahui bahawa Islam mendidik kita, mengajar kita, menggaris pandukan kepada kita bahawa hidup berpasang-pasangan itu lebih baik daripada hidup bersendirian. Dan seterusnya, di dalam perkahwinan juga wujudnya pelbagai tanggungjawab dan prinsip yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh setiap pasangan suami dan isteri. Jadi dengan adanya prinsip dan tanggungjawab telah digaris pandukan oleh Islam, maka rumah tangga yang didirikan itu insya-Allah akan berlangsung dengan baik dan juga dalam keadaan sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan perkahwinan yang baik adalah perkahwinan yang diwujudkan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelak menjadikan perkahwinan itu sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.